Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok tajuk seterusnya dalam bab 4 ini iaitu sektor pengangkutan ya. 4.5 sektor pengangkutan. Jadi kita tahu sektor pengangkutan merupakan antara sektor yang utama ya dalam teknologi hijau. So sektor ni merupakan penyumbang terbesarlah kepada pencemaran udara ya. Mari kita tengok apakah isu yang terlibat dalam sektor pengangkutan ni lah. Antaranya kita sudah pastilah asap-asap kenderaan yang dikeluarkan mengandungi gas karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Jadi kedua-dua gas ni kita tahu dia adalah gas penyumbang besar kepada gas rumah hijau Jadi kehadiran gas ini menyebabkan kesan rumah hijau yang kita tahu boleh menyumbang kepada perubahan iklim yang besar pada dunia lah dipanggil global warming ataupun pemanasan global Ini selalu berlaku lah Kita boleh tengok laman sejarah pada Julai 1954 telah berlaku satu pencemaran udara yang dahsyat di bandaraya Los Angeles, di mana seluruh ruang udara dia diliputi hasbut fotokimia. Yang terbentuk apabila nitrogen oksida dan hidrokarbon daripada asap kenderaan bercampur dengan udara dan sinar ultraungu daripada matahari. Dia macam kabus tu, tapi bukan kabus dipanggil hasbut fotokimia. Jadi ini sangat bahayalah Dua gas ini adalah gas yang bertoksik, yang berbahaya kepada kehidupan So kita tak nak jadi macam itulah Kalau kita boleh sedut macam pagi-pagi kabus tu lain sebab itu daripada air tapi ini adalah bahan yang berbahaya lah pada kita manusia dan hidupan-hidupan lain Jadi kita tahu 95% kenderaan bermotor yang kita gunakan hari ini menggunakan petrol dan diesel Jadi petrol dan diesel ni kita peroleh daripada petroleum di mana kira-kira 60% petroleum dunia kita gunakan dalam sektor pengangkutan. Jadi petroleum ni adalah sumber tenaga yang kita tahu akan habislah. Dipanggil sumber tenaga yang tidak boleh dibarui. Tidak boleh dibarui maksudnya dia akan habis. Sebab dia bila kita gali, kita ambil, lama-lama dia habis So itu adalah sumber petroleum gas-gas yang terhasil tadi pula adalah gas yang berbahaya dikeluar bersama dengan asap asap kenderaan tadi yang kita tahu boleh menyebabkan berlakunya hujan asid Hujan asid ni kalau dia berlaku dia boleh memusnahkan tumbuh-tumbuhan. Dia hakis binaan seperti konkrit. Ni gambar gajar ni kamu boleh tengok. Besi dan juga tayar kenderaan So ini juga ditakutilah apabila berlakunya hujan asid. Itu belum lagi dia kena pada kita kulit manusia dan juga hidupan yang lain. Dia boleh menyebabkan kerensaan kegatalan dan pelbagai jenis penyakit kulit dan paru-paru sebenarnya So ini adalah antara isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan Jadi bagaimana nak mengatasinya aplikasi teknologi hijau dalam memenangi isu sosio-saintifik ni kita boleh tengok seperti antaranya mood pengangkutan hijau ni lah kita boleh mencegah sebenarnya pencemaran udara supaya kita dapat menjamin
kelestarian kehidupan kita lah ya. Di antara usahanya ialah kita tengok ya, ialah pengangkutan hijau. Apalah pengangkutan hijau ni ya? Pengangkutan hijau ni adalah sebarang bentuk pengangkutan yang mesra alam. Apa maksud mesra alam ya? Dia tidak membebaskan gas rumah hijau. Ya. Gas rumah hijau ni apa? Tadilah kita dah bincang karbon dioksida, ya. Karbon monoksida, ya, hidrokarbon, ya, sulfur dioksida, ya, dan sebagainya. Ataupun ya pengangkutan yang kita gunakan tu dia lepaskan juga tetapi pada kadar yang sangat minimum, sangat sedikit lah ya. Atau kalau boleh langsung tak bebaskan gas rumah hijau ya. Seperti kenderaan yang menggunakan sumber tenaga boleh baru. Okay, apa sumber tenaga boleh baru? Tenaga yang sentiasa ada seperti tenaga solar, cahaya matahari, ya, tenaga angin, ya, terma ya, daripada kerak bumi kita, ya, biogesim, ya, dan sebagainya lah. Okay, antara bentuk pengangkutan yang dikatakan pengangkutan hijau ni apa? Ya, antaranya ialah berjalan kaki. Kita banyakkan berjalan kaki. Parking kereta jauh sikit, kita jalan kaki ke pasaraya ataupun kedai-kedai yang berdekatan. Ya. Ataupun di mana yang rumah yang berdekatan dengan tempat kerja, mungkin boleh berjalan kaki sahaja. Ya. Itu antara yang paling baik lah. Sebab kalau berjalan kaki, memang pasti kamu tidak langsung membebaskan gas rumah hijau. Ya. Ataupun berbasikal. Ini pun bagus juga. Ya. Ini kamu boleh pergi kerja, boleh pergi pasar, ya. Boleh berrekreasi, ya. Banyak. Seperti orang dahulu. Ya. Orang dahulu sebab susah. Ya. Tapi kita sekarang sebab kita nak melestarikan kehidupan hijau lah dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini dikatakan kenderaan hijau lah. Ya. Okay. Dan anda boleh tengoklah mod pengangkutan hijau. Ya. Okay. Dalam bentuk segitiga. Ya. So yang paling tinggi ni kenderaan individu lah, maksudnya kenderaan masing-masing, kereta masing-masing. Ya. Itu antara yang kalau boleh kita kurang-kurangkan sangat. Ya. Diikuti kenderaan penumpang berkumpulan, yang ni berkongsi kereta, pergi ke tempat kerja, ya, naik 4 orang, kongsi dan bergilir-gilir. Seterusnya ya, kenaikan teksi. Okey, yang keempat, kenderaan perkhidmatan awam. Ya. Kenderaan perkhidmatan ni, ya, awam yang bawah ni. Ya. Kenderaan perkhidmatan ni mungkin seperti apa sekarang ni, Grab. Ya. Kenderaan-kenderaan yang ada menawarkan perkhidmatan. Ya. Pengangkutan awam seperti bas, LRT, ya, MRT, ya, dan sebagainya. Okey, berbasikal. Okay, dan yang paling baik sekali ialah berjalan kaki. Basikal dengan berjalan kaki ni antara yang terbaik lah, yang memang ya kita boleh kata zero lah pembebasan gas rumah hijau. Ya, sebab itu dikalikan warna hijau. Ya, diwarnakan dengan warna hijau. So ini adalah mod pengangkutan hijau, ya, mengikut keutamaan dari segi kelestarian hijau. Ya. Okey, seterusnya. Okey, pencintaan kenderaan gas asli, NGV. Ya, kenderaan kita kalau boleh kita ciptakan ya menggunakan gas asli, ya, tidak menggunakan petroleum, ya. Sama ada gas asli cecair, LNG, ataupun gas asli mampat, CNG. Ya. Jadi kini kenderaan ni ya kita boleh ubah suhai lah. Kenderaan kita sekarang menggunakan petrol, kita boleh ubah suhai menggunakan LNG atau CNG. So ini dapat mengurangkan pelepasan ya gas rumah hijau. Seterusnya penggunaan api bio ya, kita gantikan dengan penggunaan bahan api petroleum ya. Jadi bahan api bio ni telah mula digunakan di Malaysia, cuma belum berleluasa lagi ya, tidak komersial lagi. Di mana dia merupakan sumber alternatif yang merujuk kepada seperti ya, metil ester asid lemak. Okey.
Okay, daripada apa? Daripada minyak sayuran. Ya. Contoh, ataupun daripada lemak haiwan pun boleh. Ya. Jadi minyak sayuran apa? Ya? Kalau di Malaysia dah tentulah kelapa sawit. Ya? Jadi sumber tenaga ni memang antara sumber tenaga yang boleh diperbarui dan kita tahu dia lebih mesra alam. Ya? Dulu satu ketika kita ada buat penyelidikan dan sekarang pun masih lagi menggunakan minyak kelapa sawit sebagai pengganti bahan api petroleum sebagai sumber bahan api untuk enjin kenderaan kita lah. So ini masih lagi dalam peringkat kajian insya-Allah kalau dah sampai masanya teknologi itu dah boleh digunakan akan dikomersialkan untuk para pengguna yang lain lah. So, anda boleh baca galeri sains di mana Kerajaan Negeri Melaka amat komited dalam mengaplikasikan teknologi hijau di negerinya dan mereka mula menggunakan bas elektrik untuk mengangkut penumpang di sekitar Bandaraya Melaka lah. Boleh tengok anda boleh scan QR code di bawah untuk mengetahui bas elektrik di Melaka dengan lebih lanjut lah. So ini sangat baik sebab dia menggunakan elektrik. Dah tentulah pembebasan gas rumah hijaunya adalah sangat-sangat minimum berbanding penggunaan bahan api fosil seperti petroleum. Okay? Jadi itu saja daripada cikgu. Semoga video ini dapat membantu kefahaman kamu dalam tajuk 4.5 pada kali ini. Okay? Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.